Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan tajuk menjaga dan memelihara alam persekitaran di bawah tajuk Akhlak Islamiah, Pelajaran 30. Ahli kumpulan Fatin Suraya, Nur Aina Husnina, Aimi Syahida, Nurafuza dan Nurisa Najiha. Pengertian menjaga dan memelihara alam dan persekitaran. Menurut Kamus Dewan, alam bermaksud bumi dan segala yang ada di permukaannya. Persekitaran pula bermaksud kawasan di sekeliling sesuatu tempat. Menjaga membawa maksud menjaga dengan baik. Memelihara pula bermaksud memulihkan serta memelihara. Erti lain, melindungi sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Oleh itu, kita perlulah menjaga, memelihara dan mengekalkan keindahan, kebersihan dan keaslian alam sekitar untuk kepentingan semua makhluk. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 99. Artinya, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu semua jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian, kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan daripada tanaman yang menghijau itu biji yang banyak. Daripada mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai dan kebun anggur, zaitun, serta buah delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah kamu kepada buahnya apabila ia berbuah dan ketika ia masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi orang yang beriman. Daripada ayat di atas, kita dijelaskan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT sebagai pencipta alam. Oleh itu, kita perlulah menjaga dan memelihara ciptaan Allah SWT kerana Allah menjadikan suatu kejadian itu saling memerlukan antara satu sama lain agar kita memperoleh manfaat daripadanya dan menunjukkan rasa bersyukur kita terhadap Allah. Dalil nakli tuntutan menjaga dan memelihara alam dan persekitaran. Sabda Nabi Muhammad SAW, hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala kanat lirijali minna fudulu aradin faqalu nu'ajiruha bisulusi warubu'i wan nisfi faqala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu fa in aba falyumsik ardah. Artinya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ada beberapa orang daripada kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada memiliki tanah, maka hendaklah dia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Jika dia enggan, hendaklah dia menjaganya. Riwayat Al-Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan tutuplah dengan harta yang Allah kurniakan kepadamu akan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah kamu lupa bahagianmu dari dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Berdasarkan dalil di atas, dijelaskan kepada kita akan kepentingan menjaga dan memelihara alam sekitar. Seluruh alam akan terjejas kerana kecuaian manusia dalam menjaganya. Seterusnya, tanggungjawab menjaga dan memelihara alam dan persekitaran. Tanggungjawab yang pertama,
tidak melakukan kerosakan. Allah telah mencipta alam dan memerintah kita untuk menjadi khalifah di bumi untuk menjaganya. Allah melarang kita daripada melakukan kerosakan pada bumi ini. Seperti firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan kebaikan padanya. Kerosakan seperti pembalakan yang tidak terkawal dan pembakaran terbuka sudah pasti menjejaskan ekologi dan ekosistem sedia ada di bumi ini. Oleh itu, menjadi kewajipan kepada kita untuk menjaganya daripada bentuk kerosakan. Tanggungjawab yang kedua, memelihara alam persekitaran. Persekitaran perlu dijaga sama ada di darat, di laut dan di udara. Tindakan membuang sampah merata-rata pasti akan menjejaskan persekitaran, laut dan sungai. Pengeluaran asap kilang, pembebasan klorofluorokarbon dan pembuangan sisa toksik yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan air. Bencana pencemaran kimia Sungai Kim Kim Johor pada tahun 2019 memberi cerminan jelas bahawa tahap kesedaran masyarakat sangat rendah. Kita perlu mengambil iktibar atas peristiwa itu. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya, tidak ada kesusahan yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya. Ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tanggungjawab seterusnya, menjaga hidupan lain. Haiwan juga mempunyai hak untuk menjalani kehidupan di muka bumi. Aktiviti pemburuan haram binatang perlu dibenteras untuk mengekalkan keseimbangan alam. Sikap menyayangi haiwan perlu ada supaya tiada penganiayaan terhadap haiwan. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, ada menyebut pernah suatu ketika para sahabat Nabi berjalan bersama-sama baginda dan berhenti di suatu tempat. Kemudian, ada sahabat baginda yang terlihat 2 ekor anak burung di dalam sarang lalu mengambilnya. Lalu, ibu burung itu kembali ke sarang mencari-cari anaknya. Kemudian Rasulullah datang dan bersabda, siapakah yang menyakiti burung ini, yakni perasaan, dengan mengambil anaknya? Pulangkanlah kepadanya. Kisah ini jelas menunjukkan bahawa haiwan juga mempunyai hak untuk hidup dan manusia tidak boleh sewenang-wenangnya menzalimi haiwan. Tanggungjawab seterusnya, menjaga sumber alam. Sumber alam semula jadi seperti petroleum, arang batu, gas asli, uranium perlu dijaga. Penjagaan meliputi penggunaan secara cermat dan tidak menyalahgunakan tenaga tersebut. Contohnya, gunakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun semasa Perang Dunia Kedua 1945 cukup mengajar kita agar kesan kemusnahan disebabkan penyalahgunaan tenaga nuklear. Akibatnya, bukan sahaja membunuh ratusan ribu nyawa, bahkan turut menyebabkan kawasan tersebut terjejas bertahun-tahun lamanya. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maksudnya, maka ingatlah nikmat Allah itu dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Tanggungjawab seterusnya, menghargai dengan bersyukur. Cara mensyukuri dengan kita perlu bersyukur atas nikmat alam sekitar yang Allah kurniakan kepada kita sebagai tempat tinggal dengan menitik beratkan kebersihan, keindahan dan menghindari kerosakan. Menjadi tanggungjawab setiap individu untuk menjaga dan memelihara alam lain. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Maksudnya,
Dan kami telah menjadikan di bumi gunung ganang yang kukuh. Semoga bumi itu tidak menggegarkan mereka dan kami jadikan padanya sebagai jalan lalu lalang. Semoga mereka mendapat hidayah. Kepentingan menjaga dan memelihara alam dan persekitaran. Yang pertama, melahirkan jiwa yang sentiasa bersyukur kerana telah dikurniakan tempat tinggal yang sempurna dan selesa. Dan yang kedua, mengelakkan penularan wabak penyakit berbahaya akibat mengabaikan aspek kebersihan di kawasan tempat tinggal. Contohnya seperti demam denggi dan kencing tikus. Dan yang ketiga, memastikan keindahan alam dapat dipelihara dan dinikmati oleh generasi akan datang. Seterusnya yang keempat, menjaga ekologi dan ekosistem kerana setiap hidupan di bumi saling bergantung antara satu sama lain. Dan akhir sekali, memastikan generasi akan datang dapat menikmati sumber tenaga dari hasil galian di samping kelestarian alam semula jadi. Usaha-usaha dan tindakan untuk menjaga dan memelihara alam dan persekitaran. Bagi individu, mendidik ahli keluarga untuk menjaga kebersihan di sekeliling tempat penting. Apabila kita dah didik ahli keluarga kita untuk menjaga kebersihan, kita akan dibesarkan dengan persekitaran yang bersih. Kita akan jadi terdidik sendiri untuk sentiasa menjaga kebersihan dekat alam, sentiasa menjaga kebersihan dekat tempat tinggal kita. Yang kedua, menanam pokok bagi menyahut seruan bumi hijau. Yang ketiga, menyertai program kemasyarakatan seperti gotong royong membersihkan kawasan pembiakan nyamuk Aedes. Bila kita membersihkan alam sekitar dengan persekitaran rumah kita, nyamuk Aedes ni kita dapat banteras daripada membiak dekat tempat tinggal kita. Yang keempat, mengambil sikap ambil peduli dengan persekitaran seperti menasihati jiran tetangga sekiranya berlaku pembuangan sampah merata-rata. Bagi masyarakat pula, mengadakan program ceramah kesedaran berkaitan kepentingan alam sekitar. Bila program kesedaran ni kita dijalankan, masyarakat akan sedar yang selama ni sikap jaga kebersihan ni dekat alam sekitar kita kurang dan diorang akan cuba berubah. Yang kedua, mewujudkan jawatankuasa kebersihan di peringkat komuniti untuk memantau kebersihan dan sikap masyarakat. Bila jawatankuasa ni ditubuhkan, diorang diamanahkan untuk memantau masyarakat ni cara jaga kebersihan mereka di persekitaran rumah mereka. Yang ketiga, mengadakan program kemasyarakatan seperti gotong royong secara berkala. Yang keempat, menjalankan kempen kita semula dalam kalangan anggota masyarakat. Bagi negara pula, mewartakan lebih banyak kawasan hutan simpan bagi menjaga kelestarian alam. Bila hutan simpan dapat diwartakan, penebangan secara haram tu dapat dikurangkan. Yang kedua, menggobat akta atau undang-undang yang lebih tegas terhadap pihak yang mencemarkan alam sekitar. Undang-undang diperketatkan supaya orang yang nak lakukan penerbangan secara haram dapat dibanteras lah. Yang ketiga, meningkatkan kempen berbentuk kesedaran seperti cintai sungai kita, kita semula dan seumpamanya. Yang keempat, mewujudkan subjek pendidikan alam sekitar yang dijadikan mata pelajaran wajib atau kokurikulum di peringkat sekolah. Sekian, terima kasih.